Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bersama saya Ros Nazira Muhammad Daud perantara anda dalam Fikrah. Umum mengetahui tanggal 31 Ogos 1957 telah melakar sejarah buat negara kita di mana Malaysia meraihkan Hari Kebangsaan. Laungan merdeka sebanyak 7 kali oleh Tunku Abdul Rahman membawa maksud angka 7 dianggap suci kerana bumi dan langit dikaitkan dengan 7 lapisan. Tetapi apakah kita semua tahu apa sebenarnya erti merdeka? Teruskan perbincangan lanjut dan secara terperinci bersama moderator dan ahli panel di studio. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ya pasti menjadi sejarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah kita dapat lagi kembali dalam rancangan Fikrah, perbezaan diraih, penyatuan dicari. Apa khabar penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat dan di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada hari ini adalah Tanah Tumpah Darahku. Alhamdulillah kita telah merasai nikmat kemerdekaan. Banyak perubahan yang telah kita rasakan. Dulu kita dijajah, tapi kini kita telah merdeka. Tapi persoalannya, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adakah kita telah benar-benar merdeka? Bagi menjawab persoalan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda dua tokoh agamawan terkenal. Yang pertamanya kita nak kenalkan kepada anda Al-Fadil Ustaz Hakim Muhammad Noor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat ya saya. Senyum manis je Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dalam rancangan Fikrah pada hari ini. Sama-sama. Dan kita nak perkenalkan panel kedua kita, ayahanda kita, Presiden Sifu Bikers. Tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Macam mana dengan geng-geng motor gitu Ustaz? Alhamdulillah, semuanya sihat. Yang terdekat ni ataupun yang terbaru ini ke mana perginya tu Ustaz? Kita akan jelajah kemerdekaan di seluruh semenanjung Malaysia. Subhanallah, nantikan kehadiran Sifu Bikers ke tempat anda. Baik Ustaz, tajuk kita pada hari ini adalah Tanah Tumpah Darahku. Yakin dan percaya panglima-panglima dahulu bermandi darah untuk mendapatkan kemerdekaan sehingga sekarang kita mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebagai permulaan kita nak tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz, apakah maksud sebenar kemerdekaan di dalam Islam? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bila sebut merdeka ini dia terpecah kepada tiga. Pertama, merdeka dari sudut akidah ataupun akalnya. Yang kedua, merdeka dari sudut zahirnya, iaitu daripada mana-mana penjajahan seseorang ataupun satu kuasa lain. Yang ketiga adalah dari sudut batinnya, bebas daripada diganggu ataupun bebas daripada dijajah. Dari sudut batin ni maksudnya dia merana daripada perasaan-perasaan tertentu, perasaan takut, perasaan sedih. Dan kemudiannya bila kita sebut merdeka yang sebenar, merdeka daripada api neraka. Allah SWT sentiasa berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Siapa yang bebas daripada api neraka, dialah merdeka. Siapa yang berjaya ke syurga, dialah merdeka.
merdeka daripada azab Allah, merdeka daripada ujian Allah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah sentiasa kod kat situ, jaga, pelihara. Merdeka ni kena pelihara. Jadi dia bukannya satu benda yang Allah bagi dan kita boleh sewenang-wenangnya, bebasnya, seperti kata-kata fahaman orang-orang barat. Mereka kata freedom, bebas, you can do anything you want. Tetapi dalam Islam dia ada perkataan jaga, pelihara kemerdekaan. Mesti ada batasnya. Bebas dari sudut akal, kita tidak menyembah berhala, mempunyai akidah yang palsu. Kita mempunyai satu akidah yang berteraskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikut akidah tersebut. Yang keduanya fizikal, tidak dijajah dari sudut ekonomi, tidak dijajah dari sudut badan, tidak dijadikan hamba, tidak kita buat sesuatu dengan unsur paksaan. Sebagaimana kita tengok rakyat Palestin masih dijajah oleh satu kuasa besar dunia, iaitu Israel ataupun Yahudi laknatullah. Dan keduanya tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di negara-negara Islam yang lain. Contohnya apa yang berlaku pada saya di Palestin ini, satu benda yang melambangkan betapa rakyatnya ingin merdeka, ingin melakukan apa yang mereka mahu, dalam masa yang sama tertakluk di bawah kehendak Islam. Apa yang berlaku di Malaysia ni kurang kita hargai. Kurang Ustaz, kurang da'i, memang kurang. Kita tak menghargai sesuatu benda bila dah ada. Tapi bila benda tu telah dirampas atau diraih, baru kita tersentak dan tersedar. Takut dah terantuk, tergadah pula. Jadi nasihat saya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat untuk definasi merdeka. Merdeka kata Hamka, satu perasaan yang jernih, dalam hati jernih. Jernih ni maksud Hamka iman. Kemudiannya kamu bebas melakukan apa sahaja dengan terbatas. Kamu tahu hak kamu dan kamu tahu hak dan kewajipan kamu pada yang lain. Itu adalah kata-kata Hamka. Dan kata-kata daripada Profesor Naqib Al-Atas memberitahu dia adalah memilih sesuatu yang lebih baik daripada yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Subhanallah. Bila Ustaz sebut tentang akhirat tadi Ustaz, kemerdekaan yang paling besar adalah merdeka daripada api neraka. Betul. Baik, kita nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Hakim Muhammad Noor. Baik. Ustaz, kita seronok keberadaan Ustaz di sini dalam Fikrah. Setiap tahun kita sambut kemerdekaan di negara kita. Penuh bendera di tepi-tepi jalan dengan laungan merdeka, merdeka, merdeka. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita semua, apakah sejarah yang mesti rakyat Malaysia faham dalam mengenang erti kemerdekaan? Okey, alhamdulillah. Syukur Allah Taala pilih untuk kita berbicara tentang topik merdeka ini. Cuma satu perkara yang saya nak lontarkan kepada seluruh sidang pendengar ataupun penonton sekalian, benarkah kita sudah merdeka? Ataupun saya boleh utarakan satu kontroversi topik, kita belum merdeka lagi sebenarnya. Walaupun dari sudut kita mengatakan ini tahun 2020, barangkali sudah 63 tahun kita mencapai status negara yang merdeka. Tapi benarkah kita benar-benar faham erti kemerdekaan yang sebenar itu? Sebagai contoh, Ustaz Hanafiah tadi sebut satu definisi dari sudut tiga perkara tersebut. Cuma saya nak tambah satu definisi yang mungkin perlu kita bicarakan pada hari ini tentang sejarah kita, tentang kitanya identiti kita. Malaysia bukan merdeka tahun 1997. Malaysia ditubuh tahun 63. Yang kita kena faham, Malaysia dari segi sudut namanya sendiri, dalam perkataan Malaysia, sebuah tanah, Sia itulah tanah. Yang mana IA, mana-mana negara yang bersifat pada IA adalah menyebut pada tanah. India, tanah India, ataupun Mongolia, tanah Mongol, ataupun apa saja bangsa. Kalau ada negara lain macam land, Thailand, England, Scotland, itulah berkaitan dengan tanah orang Thailand. Dan kalau kita tengok ada lagi negara-negara yang Tan, Pakistan, Kazakhstan, ia merujuk kepada negara berkaitan dengan bangsa tersebut. So kalau kita lihat di dalam negara kita Malaysia, ataupun kita sebut kemerdekaan Malaysia, of course kita kena lihat dari sudut sejarahnya sendiri. Kita adalah sebuah bangsa
yang di mana di sini adalah tanah orang Melayu. Kemerdekaan kita dicapai dengan persekutuan tanah Melayu. Dan apa sebab kita nak bicarakan ini? Kerana di Melayu, di dalam bangsa kita adalah sinonim dengan yang beragama Islam. Dan kenapa kita nak bicarakan tentang sejarah? Kerana hari ini kita sudah terlupa bahawa kita hilang hampir besar identiti kita sebagai Melayu beragama Islam. Sebagai contoh, kita sedar bahawa Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 tahun yang bermula pada 1400. Cuma selepas tarikh itu, kita kena ingat yang kita pernah dijajah oleh Portugis bermula pada 1511. Selepas 111 tahun kerajaan itu tiba, dijajah oleh Portugis sehingga 1641 dan dijajah oleh Belanda hingga 1894 dan dijajah oleh Inggeris hingga 1957. 300 tahun lebih. Apa yang dilakukan oleh penjajah bukan dia menukarkan akidah kita, kerana orang Melayu masih lagi beragama Islam. Sejak pada Kesultanan Melayu Melaka sampai sekarang kita kekal beragama Islam. Tapi yang dia jajah dan ubah adalah kita punya the way of life. Cara kita bertindak, cara kita berfikir. Dan perkara yang paling besar hilang daripada kita yang kita nak bicarakan pada hari ini, kita hilang identiti kita. Tidak ada bangsa ataupun negara di dunia ini yang sebut negaranya sebagai tanah air, melainkan bangsa di Nusantara. Kerana kita adalah bangsa maritim, kita adalah bangsa pedagang, kita adalah bangsa orang laut. Kalau tengok cerita Maori, cerita kartun Disney yang buat tu, dia cerita tentang bagaimana dia ada satu watak babak tu, dia lihat dalam dua tu ancestor dia, nenek moyang adalah seorang pelaut yang handal, yang hebat. Dan itu adalah cerita kita, di mana orang Melayu kita bukan ada di negara Malaysia sahaja, bahkan sebenarnya di seluruh pelosok Nusantara. Saya pernah pergi hampir 40 buah negara, Ustaz. Saya jumpa orang-orang Melayu, orang-orang yang berbahasa Melayu di Thailand, di Filipina, di Vietnam, di Kemboja, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, bahkan sampai di Afrika, di Hawaii, di Australia, di New Zealand. Dan kita melihat kenapa ada di seluruh ni, bukan di Malaysia saja. Kerana kita adalah sebuah bangsa yang kuat, kerana kita adalah bangsa perdagangan, dan apa yang kita dagangkan, apa yang kita bawa bukan sekadar ekonomi, tapi juga jati diri kita sebagai orang yang memerintah dengan Islam. Itulah kekuatan kita. Dan kita tahu bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pernah sebut, nahnu qaum a'izzahum bil Islam. Kita kaum yang dimulakan Allah dengan Islam. Dan atas sebab itu, kemerdekaan kita hari ini kena renung kembali sejauh mana kita berjaya meletakkan diri kita di posisi yang sebenar. Kemerdekaan yang sebenar adalah berjaya menjadi pemimpin, bukan dipimpin sekali lagi. Maknanya Melayu ni di mana-mana. Betul. Dan sebagai seorang pemimpin. Ya, benar. Melayu ini kaya dengan budayanya. Betul. Baik Ustaz. Kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan ciri-ciri orang merdeka ni. Tapi kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Fikrah Perbezaan Diraih, Penyatuan Dicari. Kemerdekaan negara Malaysia telah pun dicapai sejak lebih dari 6 dekad yang lalu. Dan pada tahun ini juga, seluruh rakyat Malaysia bakal menyambut Bulan Kemerdekaan buat Malaysia untuk kali yang ke-63. Dengan tema Malaysia Prihatin, negara kita bakal menyambut Bulan Kemerdekaan secara bersederhana. Rentetan keadaan semasa yang tidak mengizinkan kita untuk menyambut seperti kelaziman pada tahun-tahun sebelumnya. Apapun cabaran yang mendatang, kita seharusnya berbangga dan bersyukur hidup di bumi yang bertuah yang dinamakan Malaysia. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Kitab Al-Quran bersama kita hayati. Bangkitlah rasa cinta di hati. Bersama kami, Al-Quran, inspirasi ketenangan.
Alhamdulillah kembali dalam rancangan Fikrah Perbezaan Diraih, Penyatuan Dicari. Para penonton sekalian, hari ini kita bicarakan tentang tanah tumpah darahku, iaitu Malaysia tercinta. Sebelum daripada rehat tadi, kita ada bicarakan tentang orang yang merdeka. Mungkin sekarang ini kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan ciri-ciri orang yang merdeka. Siapa itu? Mereka yang merdeka adalah mereka yang bebas melakukan apa saja mengikut syariat Islam. Selagi mereka tidak mengikut syariat Islam, mereka tidak merdeka. Mereka tetap diancam dengan ancaman Allah tentang api neraka. Selagi itu, mereka mesti membawa maksud bebas melakukan apa saja mengikut kehendak Allah. Bukan bebas melakukan apa saja ikut kehendak kita. Mesti ada batas. Umpama layang-layang yang tak ada tali. Tali adalah batas bagi satu layang-layang untuk terbang tinggi. Tapi kalau kita bebas terbang melayang-layang, akhirnya kita akan dihumban ke satu tempat yang akan memusnahkan diri kita. Jangan bukan bebas melakukan apa saja seperti di barat. Mereka mengikut hawa nafsu sehingga hubungan sejenis dibenarkan kerana mereka rasa itu bebas dan hak asasi manusia yang bukan kemanusiaan. Sebentar, kita lihat lagi satu. Bebas dari sudut minda, tidak dijajah dari sudut pemikiran yang kolot, taksub dan juga yang mudah dipengaruhi oleh mana-mana pandangan yang lebih hanya mementingkan dunia. Ya. Kita Islam dah ada cara dah. Islam akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidahnya hanya menyembah Allah, tidak menyembah berhala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membebaskan umat Islam dalam dunia ni daripada menyembah berhala kepada Allah SWT. Akidah itu penting. Itu akalnya. Dan keduanya, bebas daripada hayalan arak, dadah. Dia harus dibebaskan akal. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita menggunakan dadah, ni kita asyik berhayal dan kita tidak akan ke mana. Yang kedua, kalau kita tengok dari sudut fizikal kita kena bebas daripada dijajah baik negara, dijajah oleh negara yang lain atau kuasa yang lain. Dari sudut ekonominya, dari sudut politiknya, dari sudut sosialnya, tidak mahu dijajah. Orang yang bebas, dia boleh bebas melakukan apa saja tanpa dipersoalkan mengikut syariat agama. Tapi hari ini kita nak melakukan agama pun dipersoalkan dan seolah-olah kita tak ada kebebasan dalam mengamalkan agama kita sendiri. Betul. Yang ketiga, last, ini adalah dari sudut batin. Batin ni bebas daripada perasaan riak, ujub, takabur. Kita kena merdekakan diri kita daripada perasaan riak, ujub, takabur, hasad, dengki. Kita kena bebaskan melalui amalan-amalan tertentu yang diajar oleh Nabi untuk menyuci. Sebab tu kita kena kembali kepada Islam dan sunnah. Islam adalah agama, sunnah adalah cara hidup Rasulullah SAW. Dan akhirnya Islam dan ni adalah agama dan juga cara hidup. Kalau kita ikut cara hidup sebagai seorang Islam, itu adalah ciri manusia yang merdeka. Bebas fikiran tu macam mana, Ustaz? Bebas fikiran ni bukan kita bebas berfikir secara bebas. Tetapi kita bebas fikiran, kita tidak dipengaruhi dengan ideologi yang merosakkan diri, menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Sebagaimana saya kata layang-layang tadi lah. Ya. Dia mesti ada tali. Talinya mesti Islam. Kalau dia terbang tu kita tarik balik saya. Terbang kita tarik. Begitulah Islam. Saya tertarik dengan perkataan daripada Profesor Nakib Latas dalam satu perhimpunan. Perhimpunan ni agak ramai cendekiawan agama datang. Profesor Nakib Latas tegur. Dia tanya, apa makna religion? Apa makna agama? Dia pun macam-macam orang bagi pendapat. Dia kata, what you say, apa yang kamu katakan adalah believer, kepercayaan, bukan agama. Agama mesti ada kitab dan agama mesti ada contoh. Subhanallah. Maknanya kita ini juga merupakan ikon, contoh kepada orang bukan Islam di luar sana. Baik, Ustaz. Benar. Kita nak pergi terbang ke luar negara bersama dengan orang yang telah pergi ke 40 buah negara. Subhanallah. Masya-Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita dalam 40 buah negara itu banyak budayanya, ya, dan apakah erti kemerdekaan
kemerdekaan yang Ustaz boleh nampak daripada kacamata luar negara ini yang dapat kita bandingkan dengan kemerdekaan dalam negara kita? Baik, terima kasih. Kita ada 6 bilion orang manusia di muka bumi ini, 2 bilion lebih, menghampiri 3 bilion beragama Islam, dan kita sedang menghampiri kepada apa yang Nabi sebut di akhir zaman, iaitu jumlah kita ramai tapi seumpama buih di lautan. Saya pergi ke Syria, orang Islam menderita. Saya pergi ke Palestin pun begitu. Saya pergi ke Afrika pun begitu. Saya pergi ke Arakan, Myanmar begitu. Saya pergi ke hampir seluruh negara umat Islam dalam keadaan menderita. Kita tak sebut tentang perkara yang dikatakan khalifah. Dalam keadaan ini terjemahannya. Kita tanya pada Al-Mawardi, ma makna khalifah? Apa maksud khalifah? Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahawa akan menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Tapi adakah ini definisi khalifah itu? Adakah ini definisi pemimpin itu? Mawardi kata iqamatud din wa siyasatun dunyabi. Kita melaksanakan, mendirikan agama dan mentadbir dunia dengannya. Yang saya sambung daripada perbahasan awal tadi, definisi merdeka, saya kata tidak merdeka kerana kita masih lagi dijajah dalam bentuk ketuanan, dalam bentuk kekuasaan. Kita terikat dengan ekonomi yang kuasa besar dunia daripada Amerika barangkali, daripada China barangkali. Kita tidak ada ketuanan dari sudut pemikiran fikrah kita, pemikiran bangsa kita. Kita masih lagi sibuk nak bergaduh dengan Indonesia, masih lagi tak suka dengan pendatang ataupun pelarian Rohingya. Kita tak suka dengan orang-orang yang kita rasa tak suka. Sedangkan mereka ni semua 100 tahun lalu tidak ada pun sempadan geografi ini. Kita bercakap hari ini dengan sempadan yang sangat kecil. Dan inilah permainan yang dimainkan oleh penjajah yang meninggalkan kita dalam keadaan fikiran kita terjajah, iaitu divide and rule. Kita tak pernah kenal negara Malaysia 63 tahun yang lepas. Tak pernah kenal negara bernama Indonesia. Kita adalah sebuah kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam mempunyai kekuasaan dia sendiri. Bila mana ada umat Islam dibuli, kita lihat mana kerajaan Sultan Mansur dalam membela seorang muslimah yang dibuli oleh Yahudi di pasar. Tapi hari ini kita lihat orang Islam dibuli di Palestin, orang Islam dibuli di Syria, orang Islam dibuli di seluruh pelosok negara umat Islam. Di manakah pemimpin kita? Kita sibuk bercakap tentang kemerdekaan yang besar, tapi kita tidak ada cita-cita memerdekakan dan menyelamatkan orang-orang Islam di seluruh dunia. Tanah Islam Palestin yang Ustaz sebut tadi, tunggu sampai bila? Tunggunya pembela umat. Tunggu sampai bila pembela di Syria barangkali, di Arakan barangkali yang dicabut kewarganegaraan, tidak ada tempat nak tuju. Kita sibuk bicara tentang diri sendiri, tapi kita lupa Nabi pernah sebut kan, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Sebab tu saya tegaskan sebenarnya kita kena, kalau kata nak sebagai bangsa merdeka, kita kena mula menyebarkan fikrah dan pemikiran kita ke seluruh dunia. Yang kita masukkan ke fikrah kita ialah fikrah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Kita mesti lebih besar daripada orang lain. Dan bagaimana nak bawa ni? Formula dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Bagaimana empayar besar Rom dan Parsi turun, jantuh, habis. Kerana apa? Kerana memperkuatkan kemerdekaan yang paling asas ialah membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia kepada pemahaman Allah. Diterjemahkan dalam bentuk cara hidup. Ini yang saya lihat, kita tidak ada satu kekuatan yang besar untuk menguatkan kita punya identiti diri. Kitanya adalah bangsa pemerintah. 1400 tahun. Pada tahun itu Kesultanan Melayu Melaka ditujukan. Seluruh dunia berdagang di Selat Melaka menggunakan bahasa kita, Liga Franca, oleh 70 buah negara seluruh dunia datang menggunakan bahasa Melayu. Kita menggunakan law kita, perundangan kita. Kita baca dekat batu bersurat, adanya perundangan Islam dibuat dekat tanah air kita, Malaysia, tanah Melayu. Tapi di mana itu sekarang ini? Kita tak ingat sejarah ini dan kita tak menghargai kemerdekaan kita. Kerana kita lupa kita adalah bangsa pemerintah. Kita lupa kita adalah bangsa yang merupakan penyebar ekonomi, penyebar fikrah. Di mana kita lihat hampir banyak tamadun-tamadun besar dunia mendapat suntikan daripada tanah Melayu. Ke mana kita eksportkan teknologi kita, pembinaan kapal ke negara China. Kita eksport teknologi kita tentang alat-alat. Bahkan ada setengah pendapat mengatakan kapal barus yang digunakan dalam Al-Quran itu sendiri datang daripada alam Nusantara, datang alam Melayu. Dan kita lihat bagaimana kekuasaan kita satu dulu membuat hubungan yang baik dengan Maharaja Cina. Dan kita kena ingatkan balik sejarah ini kepada generasi yang awal supaya sedar bahawa kekuatan kita Melayu itu bukan, ataupun dari sudut Malaysia, tanah Melayu, bukan kerana bangsa itu, tapi kerana kita pegang Islam dengan sekuat-kuatnya. Sebagaimana Umar Al-Khattab sebut tadi, bagaimana bangsa Arab dulu sangat teruk dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tapi bila datangnya Islam, Nabi Muhammad SAW bawa Islam, hingga sahabat-sahabat Nabi dibentuk, ditarbiyah,
adalah dengan kekuatan dalaman dan menguasai hampir 2/3 dunia. Dan saya sangat percaya ini zaman kebangkitan Islam, kemerdekaan yang kita nak sebut ialah bagaimana kita transport, ekspor pemikiran kita, cara hidup kita Islam ke seluruh dunia dengan cara yang sebenarnya. Saya rasa macam nak melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Inilah kekuatan Melayu yang sebenarnya telah memegang dunia pada satu ketika dulu saya, sehingga kan mereka berbicara juga dalam bahasa Melayu. Ini satu perkara yang menakjubkan. Baik, Al-Fadhil Ustaz. Ustaz sebut sebentar tadi bahawa ada sesetengah manusia itu yang menafsirkan merdeka itu dengan tafsiran yang berbeza. Iaitu mereka kata, kami dah merdeka, kami dah bebas. Suka hatilah nak buat apa pun. Kau sibuk buat apa? Kami suka sesama jenis transgender. Baik Ustaz, kita nak ulas isu ni selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Fikrah Perbezaan Diraih. Penyatuan dicari. Berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Merawat Jiwa, tajuk yang akan dikupas pada minggu ini. Bersiaran secara langsung dari Hotel Zenith Kuantan Pahang pukul 9 malam hanya di TV1. Kemana harus ku semaikan cinta ini? Betapa di bumi ini ku melangkah ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan merdeka.
bangsa kita. Alhamdulillah, kembali dalam Fikrah, perbezaan diraih, penyatuan dicari. Hari ini kita bicarakan tentang tanah tumpah darahku. Kemerdekaan yang kita rasai pada hari ini adalah hasil penat lelah usaha orang-orang yang terdahulu. Ingatlah. Baik, para penonton sekalian, sebelum daripada rehat tadi kita ada bicarakan erti kemerdekaan, tapi ada yang salah tafsir sehingga mereka mengatakan bahawa merdeka daripada apa saja perkara. Kita nak pergi kepada Al-Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Hari ini kita masih berdepan dengan isu transgender. Apakah peranan yang boleh kita usahakan dalam membendung isu ini, Ustaz? Okey. Dia ada dua soalan situ. Ya. Isu transgender dan juga peranan. Pertama, bila kita lihat transgender, mereka kata mereka terpengaruh dengan perkataan merdeka yang membawa maksud bebas. Bebas melakukan apa saja, hatta melakukan hubungan sejenis. Ya. Kan? Jadi yang kita maksudkan, selagi mereka tidak berlandaskan agama, maka ketika itulah masalah dia akan bebasnya. Mereka akan terlayang, dibuai dengan nafsu hingga luar daripada kemanusiaan. Manusia yang normal, lelaki dengan perempuan, tapi ini lelaki dengan lelaki. Dan transgender pula membawa maksud lelaki yang ingin menjadi perempuan, dan ada yang melakukan pembedahan. Ya. Dari sudut situ kita cakap bebas dari sudut pemikiran, tidak boleh melangkaui agama. Nombor dua, yang kita katakan transgender, mereka ni bagaimana kita nak hampiri? Dia ada dua isu. Satu gerakan, satu golongan. Golongan LGBT boleh kita bantu. Telah dilakukan oleh JAKIM 10 tahun yang lalu, di mana saya Alhamdulillah dipilih dan diberi ruang oleh pihak JAKIM untuk buat TOT, Training of Trainer, bagaimana ingin berdakwah di lorong-lorong, kelab-kelab malam dan pusat-pusat pelacuran. Dan juga ni kita bantu mereka, ajak mereka kembali ke pangkal jalan dengan kaedah dakwah bilhal, dakwah melalui akhlak. Mereka tidak dikenakan tindakan undang-undang. Ya. Dikena faham JAKIM dan Jabatan Agama Negeri adalah dua entiti yang berbeza. Tapi apa berlaku, kita dah bawa dan kita terapkan satu program yang dipanggil Mukayyam. Lebih daripada 1,700 golongan transgender LGBT ini telah berjaya ditarbiyah, dan mereka ada di kalangan mereka telah kembali kepada fikrah Islamiah, dan mereka telah melakukan banyak cubaan kerana untuk merendahkan usaha JAKIM yang dipanggil Mukayyam, disebut ke peringkat antarabangsa, sebab mereka kuatir, bukan untuk hak asasi manusia, mereka kuatir golongan ini makin sikit, dan mungkinlah mereka tak selesa dengan tindakan Islam. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak terangkan kat sini, pendekatan yang lebih menyeluruh sepatutnya formula dia kasih. K, kerjasama JAKIM, kerjasama kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, kerjasama JAKIM dengan Jabatan Agama Islam negeri-negeri, kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Contohnya yang pernah dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Melaka bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, buat motivasi ataupun training di peringkat sekolah-sekolah berasrama penuh, dan juga ada asrama ni untuk mencegah LGBT daripada awal. Itu kerjasama. Lepas tu A adalah agama, pendidikan agama. Walaupun sekolah agama, belum tentu dia didikkan agama. Didikan agama ni tentang dosa. Dia sekadar belajar ilmu, tetapi amal agama tu tak ada. Allah Maha melihat. Allah tahu apa kau buat dalam tandas tadi. Allah tahu apa kau buat waktu lampu tutup jam 11 malam. Allah tahu. Memarhatkan amalan agama sehingga merasai Allah itu ada di mana-mana. Malaikat ada kiri dan kanan mencatat segala amalan kita. Itu gagal, masih tidak berjaya. Lepas tu KAS, S superpower, super law, undang-undang yang super sehingga tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Hari ini
Jadi apa saja yang dilakukan oleh ni sentiasa dicabar di mahkamah. Akhirnya kita ada kali kita tewas. Ya. Tengok kenapa buat macam ni? Kenapa tidak boleh standardize satu undang-undang? Sultan-sultan ataupun jabatan agama-agama ni bergabung untuk buat satu undang-undang yang standardize dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Dan kemudiannya ilmu ni dari sudut sistem pendidikan. Dan hala tuju. Hala tuju ni memaksa nafsu kita ditujukan kepada yang halal. Bukannya hawa nafsu kita boleh buat bebas sebebas-bebasnya. Itu tidak merdeka daripada api neraka walaupun bebas melakukan apa saja. Wallahualam. Yang penting apa Ustaz? Kerja sama. Kita berganding bahu dalam membanteras isu ini. Baik Ustaz. Bila sampai kepada Ustaz Hakim je kita nak terbang. Baik Ustaz. 40 buah negara itu mungkin kita lihat budaya yang berbeza. Betul. Mungkin kita dapat lihat budaya orang Malaysia pun apa kurang hebatnya. Dan bagaimana kita nak lihat di sini berkaitan dengan budaya orang Malaysia yang mungkin boleh kita banggakan. Apa pandangan Ustaz? Baik, sebelum kita cerita budaya orang Malaysia, kita lihat apa yang budaya orang Malaysia terima. Dipanggil culture transfer, pemindahan budaya. Hari ini bila kita lihat adanya fenomena K-pop ataupun daripada Korea maupun daripada Jepun satu ketika dahulu datang ke Malaysia, dia membawa satu budaya penerimaan apa yang mereka buat oleh artis-artis Korea barangkali. Dan kita juga lihat berlakunya transfer culture dan knowledge melalui Hollywood, daripada movie, daripada drama yang datang daripada barat, daripada songs, muzik, daripada pelbagai instrumen hiburan, hedonism yang dibawa masuk menyebabkan dia bukan kita lihat orang-orang kita, orang yang beragama Islam yang dikatakan merdeka tadi tu tukar agama. Kalau kita ikutkan, kita masih melakukan ritual. Sebab itu Nabi SAW tolak bila mana Abu Jahal datang menjumpa Nabi buat offer. Hari ini aku sembah agama engkau, esok kau sembah agama aku. Kan Nabi jawab kata, la a'budu wa la antum a'buduna ma'bud. Dan aku tidak akan sembah agama engkau dan kau tak akan sembah agama kamu. Bukan ritual agama itu yang ditekan oleh Nabi, tapi penghayatan kepada pelaksanaan ibadah dari segi sudut menyeluruh. Bukan sekadar solat, bukan puasa, bukan sekadar kita ni, tapi cara hidup, the way of life. Dan kita hari ini tidak ada rasa nak transfer budaya kita kerana kita tidak proud dengan asal usul kita, tidak proud dengan jati diri kita, kita tak proud dengan who we are. Kita proud dengan Korea, kita proud dengan bangsa Amerika, barangkali kita proud dengan bekas penjajah kita. Kita ada Malay supremacy ataupun kita lebih kepada white supremacy. Kita lebih kagum dengan orang putih cakap, walaupun mungkin dekat negara dia adalah seorang pencuci sampah barangkali, mungkin tidak ada status apa-apa pun, tapi bila dia datang ke negara kita, kita terus kagum dengan dia. Dia panggil white supremacy, kegaguman kepada penjajah ataupun orang-orang putih yang pernah menjajah kita. Kita telah dijajah lebih 300 tahun sejak pada 1511 sebelum kita merdeka, hampir 400 tahun barangkali. So kita hilang satu benda, iaitu kita rasa hilang untuk rasa kekuatan jati diri kita. Merdeka inilah saya nak tekankan dalam rancangan fikrah ini. Kita kena fikir dan kita ada lebih daripada orang lain. Dan kita kelebihan kita bukan dari segi sudut sejarah sahaja, tapi sudut agama kita. Kita boleh bangga dengan kitanya kebudayaan kita. Dan ini yang kita nak transport keluar. Perasaan rasa suka dengan diri kita sendiri dari segi sudut sejarah, dari segi sudut culture. Dan apa orang fikir tentang transportation, memindahkan transportation itu pengangkutan, untuk memindahkan transfer knowledge ni ialah dengan kita ada kekuatan dari sudut utamanya ekonomi barangkali, pendidikan barangkali. Kenapa orang-orang kita sanggup belajar beribu batu sampai ke England barangkali. Kenapa kita sanggup untuk mengimport barang-barang daripada China barangkali. Kerana kita tidak ada kekuatan itu sekarang ini. So kalau sebut tentang merdeka tahun 2020, kita kena merdekakan dari sudut bukan sahaja yang tersebut oleh Ustaz Hanafiah tadi, termasuk dengan ekonomi kita. Kita kena mula lahirkan pejuang-pejuang agama dan juga ekonomi, menguasai ekonomi kita sekarang ni dari segi IR 4.0. Saya minta sangat, bagaimana masa PKP hari itu ramai kata kehilangan kerja, tidak ada wang, tidak ada peluang bisnes dan sebagainya, tutup bisnes. Bagaimana ada kawan-kawan saya sendiri boleh buat millions, boleh buat jutaan ringgit. Musim PKP. Dan mengapa ini berlaku? Kerana kita menggunakan ilmu
ilmu. Dan kita boleh faham bahawa dalam keadaan IR 4.0 dengan industri revolusi 4.0, knowledge dari segi pengetahuan ilmu boleh dapat daripada internet, maklumat dengan begitu pantas. Cuma kita jangan menggunakan internet sebagai contoh, kita gunakan Instagram ke TikTok ke ataupun Facebook untuk berhibur semata. Gunakan ini peluang untuk menguatkan ekonomi kita barangkali, mendapatkan ilmu-ilmu yang mahal barangkali, yang mana kita selama ini tersekat daripada knowledge ini. Kita lihat bagaimana Eropah dulu, bangsa dia tidak ada apa-apa, berlaku Renaissance, berlaku pencerahan budaya melalui import ilmu daripada Baghdad ke dalam Eropah, dan menyebabkan mereka berlaku alignment punya age. Dan sekarang kalau kita nak kembali merdekakan negara kita, kita kena sama-sama kembali import dan knowledge dan kita mengeksport semula sekali dengan agama dan budaya kita. Subhanallah. Dalam mencapai kemerdekaan itu yang paling penting ilmu itu sendiri. Betul. Terutama dari sudut ekonomi dan sebagainya. Betul. Baik Ustaz, kita suka bila kita sebut tentang ilmu ini, para penonton kita sedang minum kopi dekat rumah tu bersama dengan keluarga, Ustaz. Betul. Kita nak bicarakan tentang kemerdekaan dalam keluarga. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, Fikrah, perbezaan diraih, penyatuan dicari. Sekalian alam ini bergantung dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kejadian yang lain yang Allah Taala jadikan ini terdedah dengan kebinasaan illa masya Allah, melainkan dengan kehendak Allah Taala. Pertamanya arash, kursi, ruh mahfuz, khurafat yang bertentangan dengan akidah Islam, hukumnya syirik, jatuh kepada kekufuran. Al-Quran, teman kehidupan. Saksikan Mukadam musim baru hanya di TV1. Sabah dan Sarawak mendengarkan pengisytiharan kemerdekaan mereka. Mulai 16 hari bulan September tahun 1963.
Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Fikrah Perbezaan Diraih, Penyatuan Dicari. Kita nak terus kepada soalan terakhir kita kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Dalam keluarga, Ustaz, bagaimana kita boleh pupuk nilai kemerdekaan dalam keluarga kita, Ustaz? Jawapan dia Islam. Islam yang pertama iaitu la ilaha illallah, tiada kuasa melainkan kuasa Allah, tiada Tuhan selain Allah. Bentuk keluarga kita rasa Allah tu ada di mana-mana. Dan kedua, solat. Solat dalam keluarga itu melepaskan kita daripada kegagalan. Banyak keluarga yang gagal sebab tidak ada barakah dalam rumah tangga. Mereka tidak mendirikan salat. Lepas tu iaitu berpuasa. Puasa kawal hawa nafsu, kawal emosi daripada nak marah, maki hamun suami isteri, bergaduh, kawal hawa nafsu, iaitu nilai sabar. Lepas tu dari sudut zakat, ekonomi, bebaskan, merdekakan keluarga kita daripada sifat pemalas, malas menuntut ilmu, malas berusaha, malas berniaga, malas. Maka ketika itu kita akan jadi keluarga yang membayar zakat. Itu jadi orang kaya. Bebaskan daripada kemiskinan dan kefakiran. Last sekali, haji. Haji ni apa dia? Kejayaan, klimaks kejayaan. Dan haji kita berkongsi kejayaan dan menyeru dakwah kepada keluarga lain supaya mengamalkan Islam. Wallahualam. Yang paling teruk sekali, Ustaz, malas nak fikir. Itu dia. Baik, Ustaz, kita nak pergi kepada Fadil Ustaz Hakim. Orang bila sebut tentang merdeka, pakai baju kemerdekaan, pakai tengkolok kemerdekaan dan sebagainya. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Fadil Ustaz tentang tajuk kita pada hari ini, Tanah Tumpah Darahku. Baik. Jadi berkaitan dengan Tanah Tumpah Darahku ini bukan sekadar negara Malaysia, bukan sekadar kemerdekaan kita 30 Ogos, tapi kita nak merdekakan diri kita daripada menjadi hamba dunia. Itu paling saya rasa dari kesimpulan apa yang Ustaz Hanafiah sebut, saya sebut pada awal lagi. Nabi SAW pernah ditawarkan di Mekah untuk terima takhta, 3 takhta, jadi raja kepada orang Arab. Wanita, beberapa wanita cantik boleh pilih, dan juga harta untuk dapat banyak kekayaan. Nabi tolak. Dan bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dapat takhta sebagai seorang ketua negara Islam Madinah. Nabi dapat wanita dari sudut dapat berkahwin dengan lebih ramai isteri untuk menyebarkan dakwah. Dan juga Nabi juga dapat harta dari segi rampasan peranan dan sebagainya. Mengapa di Mekah Nabi tolak dan di Madinah Nabi terima? Perbezaan je sangat jelas ialah Nabi tidak terikat dengan keduniaan. Nabi mendapat apa yang diterima di Madinah dengan perluasan wilayah Islam, dengan pembukaan kota Islam, membuka Baitul Maqdis zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dapat membela nasib umat Islam di seluruh dunia. Yang paling penting kita hari ini letakkan dalam pemikiran kita, kita akan dapat segala apa yang kita nak bila kita follow apa yang Allah Ta'ala suka. Allah akan beri apa yang kita suka bila kita buat apa yang Allah suka. Jadi buat akhirnya, suatu kesimpulan kita, tanah tumpah darahku, ia bukan sekadar untuk kita merasa bangga dengan nama Malaysia, tapi kita bangga bahawa kita beragama Islam dan Allah akan memilih darah-darah kita untuk dihidupkan kembali di alam yang seterusnya sebagai salah satu daripada orang-orang yang disebut sebagai ahli jannah, ahli syurga, yang mana kita berusaha selagi kita ada hayat ini, kita nak mengembangkan dan menyebarkan fahaman Islam dengan apa sahaja cara yang kita ada, termasuklah dengan meningkatkan agama dalam diri kita dan akan diikuti oleh orang di sekeliling kita, insya-Allah. Allahu akbar. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hakim Muhammad Noor dan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Benarlah, bila mana kita mencapai kemerdekaan, jaga kemerdekaan ini betul-betul. Dan merdeka bukan semata-mata mengibarkan jalur gemilang, tetapi ingat, merdeka kita daripada sudut akidah, pemikiran kita dan sudut ekonomi kita. Mudah-mudahan kita merdeka jiwa dan raga. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Mohon maaf di atas selanjur kata tersalah bicara. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Fikrah Perbezaan Diraih, Penyatuan Dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.